أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah pada pagi ini kita akan menyambung semula pembacaan kitab kita, kitab hadis 40, iaitu mengenai pada hadis yang ke-40, iaitu pada muka surat 111. Hadis ini mendatangkan kepada kita betapa pentingnya bagi seseorang ini mencari rezeki dan tidak mengemis. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Sayyidina Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, Allah telah meridai beliau, anna unasan min ansari sa'alu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'a'tahum. Pada satu hari ini ada beberapa orang daripada kalangan Ansar yang datang ke Nabi untuk meminta sedekah. Summa sa'alu fa'a'tahum hatta nafida ma indah. Lalu Nabi pun memberi sedekah kepada mereka. Mereka meminta lagi sedekah. Ya, kemudian Nabi bagi sedekah kepada mereka sampailah di sisi Nabi tidak ada lagi duit pada ketika itu. Tidak ada lagi harta pada Nabi pada ketika itu. Kemudian si Ansar ni telah minta lagi sedekah pada Nabi. Kemudian baginda pun bersabda, ma yakunu indi min khairin falan adda khirahu ankum. Nabi kata, sudah tak ada lagi dah harta yang aku sembunyi kepada kamu. Maksudnya tak ada harta dah yang ada pada Nabi. Semuanya telah disedekahkan kepada kaum Ansar tersebut, ya, orang Ansar tersebut. Wa man yasta'fif yu'affifullah. Kemudian Nabi pun menegur ke orang Ansar tersebut. Nabi kata, barang sesiapa yang menjaga maruahnya, tidak mengemis, tidak meminta-minta kepada orang lain, nescaya Allah akan menjaga maruahnya. Wa man yastaghni
Yughnillah. Yughnihillah. Siapa yang merasa kaya dalam jiwanya, Allah akan kayakan mereka. Maksudnya, kalau dia ni rasa cukup dengan apa yang ada dalam kehidupannya, nescaya Allah akan cukupkan kehidupannya. Ya, selalunya orang yang kaya ni, orang yang betul-betul kaya ni adalah orang yang merasa dalam kehidupannya sudah cukup. Kita ni malah di dunia ni nampak macam orang tu kaya, tapi sebenarnya masih lagi belum kaya, kerana di dalam kehidupannya masih lagi tak ada rasa cukup dalam kehidupannya. Tengoklah yang cerita yang viral tu lah, kisah suami isteri tu. Ya. Menderita hidup 2 tahun. Padahal kita tengok muka dia pun tahu dah macam tak menderita pun. Nampak macam bahagia je. Dah lah tu, kata hidup menderita 2 tahun, mendedahkan aib si suami pula tu. Dia tak kisahlah aib siapa pun. Ya, jangan kita dedahkan aib orang tersebut. Dia cerita macam kes kat luar negeri tu lah. Cerita ada kes Pirate of Caribbean, dia punya pelakon tu dengan isteri dia. Last kali bila masuk mahkamah, dia punya suami menang. Sebab apa? Yang jadi hakim pun kenal, ya. Yelah, kenal tahu orang tu berlakon kan. Sampai yang buat apa kita panggil analisis yang jauh ni, sampai dia kata crocodile tears. Ya, kalau orang yang kaya, betul-betul kaya ni, tak semestinya dia ni ada banyak harta. Tapi orang yang kaya ni lah orang yang sentiasa di dalam kehidupannya rasa cukup. Waman yatasabbara yusabbiruhullah. Barang siapa yang bersabar menerima ujian, Allah menerima kesabaran beliau. Wa man u'tiya ahadun a'ta'un khairun wa awsa'a minal sabr. Tiada satu pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari hati yang bersabar. Kita lihat pada huraian hadis. Ada hadis yang kedua. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Abu Hurairah, Allah Ta'ala telah meredai Sayyidina Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, walladhi nafsi biyadihi,
demi diriku yang di dalam kekuasaannya. Ini kalau kita tengok ni, pengarang penterjemah kepada kitab ni sudah siap-siap daripada awal sudah mentakwilkan biadihi. Kalau kita tengok, kalau kita terjemah secara direct, secara langsung, biadihi ini maksudnya tangan. Kalau terjemahan yang tepatnya, demi diriku yang di dalam tangannya. Tapi ialah bila kita jumpa biadihi ni, kita tak bolehlah katakan Allah ni ada tangan. Ada setengah ulama melarang menterjemahkan biadihi kepada tangan. Tapi yang difahamkan biadihi ni, itu terserah kepada Allah. Apakah maksud yang sebenar biadihi ni? Ia tak dapat diterjemahkan dengan maksud tangan. Bukannya macam setengah fahaman ni. Tangan Allah macam mana? Tangan Allah yang layak baginya. Itu tak betul lah tu. Biadihi ni sepatutnya tidak diterjemahkan ke tangan. Yang sebaiknya diserahkan terus kepada Allah apakah yang dimaksudkan dengan biadihi. Bagi ulama khalaf, biadihi ditakwilkan kepada kekuasaannya. Maksudnya demi diriku yang di dalam kekuasaan Allah. Itu daripada fahaman khalaf. InsyaAllah kita telah penduduk pondok kebanyakannya dah ngaji tauhid ni, dah khatam lah. Bila jumpa biadihi jangan pula kata tangan Allah. Kita dah belajar sifat 20 tu. Allah tidak bersamaan dengan makhluk. Bila jumpa biadihi ni, yang paling selamat bagi orang awam, serahkan terus maksudnya kepada Allah. Kalau jenis yang advance sikit, biadihi ni maksudnya ditakwilkan kepada kekuasaan Allah. Jika seorang dari kalangan, tengok itu hadis tak baca, terus baca terjemahannya. La'anna ya'khudha ahadukum hablahu fayahtatibu ala zahri khairun lahu min an ba'tiya rajulun fayas'aluhu a'tahu aw mana'ahu. Jika seorang dari kalangan kamu mengambil tali, pergi mencari kayu api, dan dia menunggang di atas belakangnya, itu lebih baik baginya daripada mengemis. Kadang-kadang orang yang memberi sedekah atau tidak memberi sedekah kepadanya. Hadis ni nak bagi tahulah kepada kita, berbanding seorang itu meminta-minta, mengemis, lebih baiklah dia ni pergi ke hutan, tebang pokok 1-2, jadikan bila dah dapat kayu tu, pergi ke pekan, jual jadi kayu api.
Itu lebih baik berbanding bagi seseorang ini mengemis dan meminta-minta. Maksudnya kena ada usaha lah. Kena ada usaha untuk mencari rezeki. Bila seorang ini dah berusaha mencari rezeki, kemudian dia barulah bertawakal. Jangan hanya bertawakal baru nak cari rezeki. Itu balik. Kalau kita ada kemahiran, yang ni dalam hadis ni katanya kayu api lah kan. Tapi sekarang ni bukannya kayu api, buat kerusi, buat perabot, buat kitchen pun boleh sekarang ni. Daripada kayu. Ya, buat tasbih ya. Tasbih pun dah daripada kayu kokar. Katanya apa? Kayu kapal Nabi Nuh. Katanya lah. Tapi tak tahu sahih ke tak. Ya, jadi ada kerja untuk dia mencari rezeki, bukan hanya mengemis sahaja. Haram mengemis bagi orang yang sihat tubuh badan dan mampu mencari rezeki. Begitu juga haram mengganggu dan malas berusaha. Mereka bukanlah golongan yang bertawakal kepada Allah. Kerana erti tawakal, berusaha gigih dalam kehidupan, dan selepas itu barulah menyerahkan segala urusan kepada Allah. Dalam nak cari rezeki, jangan hanya bertawakal saja, tapi kena berusaha sekali untuk mencari rezeki tersebut. Kita tengoklah kan, makhluk Allah macam burung kan. Ya. Burung pun tak adalah 24 jam duduk kat sarang dia jaga anak. Ada masanya dia keluar juga. Tapi nak cerita dia punya tawakal dia, burung ni, dia boleh tinggalkan anak dia untuk mencari rezeki. Maksud dia betul-betul tawakal lah anak dia, serahkan kepada Allah. Tak hantar anak dia ke nursery. Tapi sekarang kena hantarlah anak ke nursery. Tapi itulah, kiranya besar tinggilah tahap tawakal burung ni. Dia cari rezeki, cari-cari, dan sekali balik bawa rezeki kepada anak-anak. Sama jugalah dengan kehidupan kita. Tak boleh hanya tunggu di rumah tiba-tiba ada rezeki. Ya. Berusahalah untuk menjadi penyumbang dan bukannya jadi pengemis. Sebab itulah bila kita cerita berbincang bab zakat ni, kalau zakat ni diuruskan dengan betul-betul lah kan, dia boleh mengeluarkan seseorang ini daripada kemiskinan. Dia zakat ni bukannya kita bagi sampai dia ke lubang kubur. Tak ada. Selalunya kalau zakat ni dia bagi one off je. Ya. Lainlah dia ni ada sakit, itu tak ada masalah, ni memang kena bagi zakat lah. Yang ni yang jenis sihat ni. Zakat ni dia boleh mengeluarkan seseorang ini daripada kemiskinan. Dengan apa? Kalau seorang ni dia ni minat berniaga. Bila seorang ni minat berniaga, maka dia punya modal dia boleh ambil daripada zakat. Kalau dia ni minat satu benda tapi tak ada kemahiran, maka dia punya cara nak latih, nak bagi kursus dia punya yuran untuk pengajian tu
boleh dijadikan sebagai, boleh diambil daripada zakat. Kalau seorang ni dia ni nak melanjutkan pengajian, tak kira lah pengajian luar negeri ke dalam negeri ke, pengajian agama ke, pengajian yang biasa ke, maka dia punya yuran dia boleh ambil daripada zakat. Tapi itulah, bab melanjutkan pengajian ni, nak melanjutkan pengajian pun kena kena pinjam hutang terlebih dahulu. Bila dah terjerat hutang, bila keluar daripada mengaji, dah ada hutang dah, masuk kerja lagi. Takkan masuk kerja pun nak nak duduk rumah mak ayah lagi. Sampai masa kena keluar juga daripada rumah mak ayah, cari rumah sewa. Takkan dalam hidup ni nak duduk nak hidup lonely je. Single je. Sampai masa kena ada pasangan juga. Dah ada pasangan nanti takkan duduk pasangan saja, kena ada anak juga. Tapi itulah, awal-awal dah ada hutang lah, jadi benda tu lah jadi melewatkan. Tapi boleh je kita kata bantuan zakat atas fisabilillah. Ini kena bincang dah dengan orang zakat ni, macam mana kita dapat bantu orang yang susah ni dapat melanjutkan pengajian. Sepatutnya pengajian ni lah yang diberi secara percuma, bukannya kena bayar. Kalau dia ni minat jadi peniaga, bantu dia sampai dia boleh berniaga. Itu zakat. Wakaf juga dapat membantu seseorang itu ataupun satu komuniti membangun. Dengan wakaf dapat menyediakan tempat perniagaan. Bila dah ada tempat perniagaan, maka bolehlah dia sewa dengan kadar yang murah. Dia daripada sewa tersebutlah boleh dapat pendapatan pada masjid, pendapatan pada Baitul Mal daripada sewa tersebut. Tak adalah Baitul Mal lepas ni jenuh kempen lagi. Menyediakan tempat pengajian. Di Perak ni Yusah lah tempat pengajian, ataupun Mahat Tafiz ke. Tapi eloknya tempat pengajian ni bukan hanya tempat mengaji agama. Kalau boleh kan dicadangkan untuk juga tempat akademik juga. Menyediakan tempat perubatan, ini memang patutlah disediakan daripada segi wakaf. Yang terakhir ni, cara nak mengayakan orang miskin. Yang ni kaedah ni jarang orang pakai ni. Kaedah yang ketiga ni, kaedah ni boleh dipakai setahun sekali je. Bila sampai je bulan Zulhijjah, ramai akan mengerjakan ibadah kurban. Macam mana kurban ni dapat mengayakan orang miskin ni? Caranya adalah, kalau di tempat tu ada kurban 10 ekor lembu, daging tu bagi kepada orang miskin. Bagi semua. Tapi ambil jugalah bahagian kita kalau kita nak ambil. Kalau yang paling eloknya bahagian kita ambil sekadar boleh berasa lah, lebih kurang satu pinggan tu je lah. Itu adalah kaedah yang terbaik. Dia satu segenggam dah daging. Yang selebihnya bagi pada orang miskin. Contoh, ada satu dalam Korea kita ada satu orang miskin ni.
Ya, lembu pula banyak. Ya. Satu Korea ada surau, ada masjid, ada madrasah, ada pondok yang buat korban. Contohlah satu Korea tu ada korban 100 ekor lembu. Maka kita pilih 10 orang miskin. 10 orang miskin tu kita bagi daging setiap ni. Satu tu bahagian 10 ekor. Ya. Kemudian bila dah bagi kepada orang tersebut, maka orang miskin tu boleh jual daging tersebut. Tapi orang miskin tu tanya juga, mana nak simpan daging korban tu? Tak apa. Tak ada masalah. Kalau masjid boleh sediakan dia punya tempat freezer dia. Tapi kena bayar lah elektriknya, jangan free lah. Banyak nanti. Ya. Bagi kepada orang miskin tu, daging korban tu, suruh dia simpan kat masjid. Simpan kat masjid, bila orang nak beli daging, beli pada orang miskin ni. Sebab orang miskin boleh jual daging korban tersebut. Itulah cara. Yang ni jarang orang nak bincang bab korban boleh mengayakan orang miskin. Itulah cara nak mengayakan orang miskin. Kita bagi daging korban pada dia, lepas tu dia jual balik pada kita. Tu pun bagus juga tu, idea tu. Yang ni idea ni idea Syekh Hairul Nizam yang mengajar kita dah. Idea juga, bagus juga idea dah. Kalau kita praktikkan. Ya, manalah tahu tahun ni kita bagi orang tu daging korban. Dia pula jual daging korban tersebut. Tahun depan, mana nak tahu dia pula yang masuk korban. Dia dah jadi orang yang ada duit dah tahun depan. Bukan hanya sekadar boleh masuk korban, tapi boleh bayar zakat. Sama jugalah dengan zakat ni. Ya, kalau kat Kedah ni, dia boleh daripada orang tu menerima zakat, sekarang ni dah jadi pembayar zakat. Ya, dulu ni kita kata dia tak ada tanah lah. Tak ada mesin padi. Bila dah dapat bantuan tanah, mesin padi, dia pula yang keluarkan zakat. Kerana tangan di atas lebih mulia berbanding tangan di bawah. Orang yang memberi itu lebih mulia daripada orang yang menerima. Rasulullah SAW manusia yang paling pemurah. Bila sampai je bulan Ramadan, Nabi lebih lagi pemurah. Baginda membantu orang yang miskin sehingga habis semua hartanya. Pernah sekali Nabi semayang berjemaah. Tiba-tiba lepas semayang Nabi terus balik. Sahabat pun hairan. Selalu lepas daripada sembahyang jemaah, Nabi akan tunggu sekejap. Tapi bila lepas sembahyang jemaah kali ni, tiba-tiba Nabi terus balik. Nabi kata, dalam rumah aku ada lagi harta yang belum lagi disedekahkan. Tiada sedikit pun yang baginda simpan untuk dirinya dan isteri-isterinya. Baginda dan isteri-isterinya sanggup berkorban demi membantu orang miskin, dan keluarganya sanggup berkelaparan asalkan umatnya dapat makan. Dalam masa yang sama, baginda mendidik mereka supaya rajin berusaha, supaya mereka dapat mengeluarkan diri daripada kemiskinan tersebut. Kita tengoklah kisah Sayyidina Osman. Ya, Sayyidina Osman ni terkenal dah dengan dia punya kekayaan dia. Masa mula-mula datang ke Madinah,
Saidina Osman ni kiranya datang ke Madinah tak bawa harta benda lah. Datang sehelai sepinggan. Tapi macam mana nak kata ceritanya, Saidina Osman ni daripada zero boleh jadi orang yang berharta. Bahkan dialah yang kadang-kadang mewakafkan beberapa harta. Kerana pekerjaan itu adalah satu ibadah, pekerjaan yang halal. Sesungguhnya keletihan bekerja itu tidak sia-sia, ia menggugurkan dosa. Imam Al-Ghazali menakalkan perkataan sebahagian ulama salaf berkata, minal zunubun la yukaffirha illa lahum bi talabin ma'isyah. Ada dosa-dosa tertentu yang tidak boleh dihilangkan dengan ibadah selain keresahan dalam mencari rezeki. Itu hadis yang ke-40. Kita masuk pada hadis yang ke-42. 41. Cepat benar lah khatam. Hadis yang ke-41 adalah hadis mengenai berbakti kepada ibu bapa. Hadis ni nak ceritalah mengenai besarnya kelebihan bagi seorang anak itu berbakti kepada ibu bapanya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Allah Ta'ala meredai beliau, qala, katanya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari ini Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi, ayyu amalin ahabbu ilallah? Solat, apakah amalan yang paling dikasihi, yang disukai oleh Allah? Qala, salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Qala, summa ayyu? Kemudian sahabat tanya lagi, kemudian apa lagi? Qala, summa birru wal walidain. Baginda bersabda, berbakti kepada ibu bapa. Qala, summa ayyu? Kemudian sahabat tanya lagi, kemudian apa lagi? Qala, jihadu fi sabilillah. Kemudian Nabi bersabda, berjihad pada jalan Allah. Qala, haddatsani hibbina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda terus melayan soalan-soalanku itu. Walawis tazattuhu lazadaidani. Sekiranya aku bertanya lagi, tentu baginda akan menambah lagi jawapannya. Ini kita kata ranking dah amalan yang paling disukai oleh Allah.
Amalan yang paling disukai oleh Allah adalah seorang itu apabila masuknya waktu solat, dia terus solat. Maksudnya solat pada awal waktu. Kemudian amalan apa lagikah yang paling disukai oleh Allah? Iaitu berbuat baik kepada ibu bapa. Kemudian apa lagi? Kemudian berjihad di jalan Allah. Hadis ni nak bagi tahu kepada kita berbakti kepada ibu bapa itu lebih baik berbanding seseorang ini berjihad di jalan Allah. Sehingga kan kalau seseorang ini nak keluar berjihad di jalan Allah, juga perlu kepada izin daripada ibu bapa. Kalau ibu bapanya masih lagi hidup. Ada seorang sahabat nak pergi berjihad di jalan Allah, nak pergi berperang bersama dengan Nabi. Pada satu hari ini, seorang lelaki ini telah datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia jumpa dengan Rasulullah nak minta izin supaya dapat pergi jihad bersama-sama. Kemudian Nabi tanya kepada pemuda tersebut, adakah ibu bapa kamu masih lagi hidup? Kemudian orang lelaki tersebut pun menjawab, ibu bapanya masih lagi hidup. Maka Nabi kata, maka ke atas mereka berdua lah, berjihadlah. Maksudnya Nabi tak bagi orang tersebut pergi berjihad bersama-sama. Tapi Nabi suruh kamu berbaktilah kepada kedua ibu bapa kamu. Kerana itulah yang dimaksudkan dengan jihad. Apabila kita ni berbakti kepada ibu bapa, berbaktilah semasa hidup ataupun telah mati. Semasa kita hidup, semasa ibu bapa itu hidup, berbaktilah dengan berbuat baik kepada mereka. Tidak meninggikan suara di hadapan mereka, berdasarkan kepada firman Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya bil walidain ihsana imma yablughanna indaka kibaral ahaduhuma أو كلاهما فلا تقتل لهما أف ولا تنهرهما وقال لهما قولا كريما. Dan Tuhan kamu, Allah telah memerintahkan supaya kita tidak menyembah selain daripada Allah. Ini dalam ayat ni lah. Ya, Allah melarang kita daripada melakukan perkara syirik. Kemudian Allah menyambung di dalam ayat ini supaya berbuat baik kepada ibu bapa. Bila ibu bapa tu telah tua, bila ibu bapa tu sudah berusia, maka jagalah dan peliharalah mereka berdua. Bila dah kita kata sudah sampai masanya seorang manusia ni akan menjadi lemah, maka mereka juga perlukan perhatian, perlukan jagaan. Dan janganlah kamu berkata kepada mereka sebarang perkataan yang kasar.
sekalipun perkataan hak. Janganlah kamu menengking, menyergah mereka, tetapi katakanlah mereka perkataan yang mulia, yang sopan santun. Dan jangan menyusahkan ibu bapa. Jangan menyusahkan ibu bapa. Ini banyak orang sekarang ni buatlah benda tersebut, dia menyusahkan ibu bapa. Bila dah ada anak, hantar ke mak bapa. Baguslah tu. Ya, masa kita kecil, ibu bapa yang menjaga kita. Bila dah tua, jaga cucu pula. Entah tak tahu bila masa nak mengaji tau. Masa muda-muda tak sempat pergi masjid, tak sempat pergi surau, jaga anak. Dah tua pun tak sempat lagi pergi masjid, tak sempat pergi surau. Sebab apa? Jaga cucu. Patutnya jaga sendirilah anak tu. Bukannya tanggungjawab mak ayah nak jaga cucu. Kira tu kita kata menyusahkan ibu bapa lah. Bagilah masa dah berusia ni pergi masjid lah. Nak jaga cucu apa lagi? Jaga sekejap-sekejap tu boleh lah, tapi jaga sampai yang menyusahkan tu saya tak payah lah. Itu kalau semasa kehidupan. Selepas kematian, yang pertama adalah bagi menguruskan jenazah. Kena uruskan jenazah lah. Dan yang paling baik kalau kos pengurusan jenazah tu anak sendiri yang tanggung. Tapi selalunya kos pengurusan jenazah ni dia ambil daripada harta si mati. Tapi yang terbaiknya adalah kalau anak tu sendiri yang bayarkan. Tunaikan hutang-hutang yang wajib. Hutang dengan Allah. Kalau si mati ada meninggalkan puasa, maka tunaikan dah puasa tersebut. Kalau si mati tak sempat menunaikan haji, maka buatlah upah haji. Kalau kita sendiri yang mampu buat haji untuk dia, maka kita sendiri yang buat hajinya. Tapi dengan syarat lah. Dengan syarat kita sendiri dah pergi haji. Dah pernah mengerjakan haji. Kalau sendiri pun tak pernah buat haji, itu tak boleh. Kalau si mati ada nazar, maka tunaikanlah nazar tersebut. Ini hutang dengan Allah. Kalau hutang dengan manusia, maka ambil harta si mati tersebut, barulah difaraidkan. Bila mereka sudah meninggal dunia, maka sentiasalah berdoa kepada mereka. Dengan kaedah inilah mereka dapat memperoleh pahala dan senang di akhirat nanti. Menziarahi sahabat-sahabat dan menyambung silaturahim dan bersedekah untuk mereka walaupun sudah selepas ketiadaan. Banyakkan berwakaf untuk ibu bapa, supaya dengan wakaf tersebut dapat kita katakan mengalir pahala yang tidak henti kepada mereka. Tak kisahlah nak wakaf Quran ke, nak wakaf harta ke, nak wakaf ke AGV ke. Orang yang paling patut kita hormati dan berbuat baik adalah kepada mereka adalah ibu yang melahirkan kita dan bapa kita. Jika mereka telah meninggal dunia, kita masih berpeluang menjadi anak yang berbakti
kepada mereka. Solat jenazah untuk mereka. Eloknya bila solat jenazah ni anak sendiri yang jadi imam kepada si mati, kepada jenazah tersebut. Bukannya imam masjid jadi imam solat jenazah. Sebelum apa-apa berlaku, baik kita belajar dulu macam mana nak solat jenazah. Ini Rasulullah SAW bersabda, ibu saudara itu setaraf dengan ibu kandungmu daripada sudut kebaktian dan penghormatan. Dan hadis yang terakhir hadis yang terakhir kita sambung minggu depan. Ya, hadis yang terakhir kita sambung minggu depan. Cumanya lepas habis ni nak buat apa? Nak buat apa? Dah habis kitab ni. Kau ada cadangan nak baca kitab apa? No? No? Sini dua ada. Ada siri kedua? Tak ada. Tak tahu. Ada siri kedua, tak pasal nak. Ada. Jangan Google kan? Nanti kita tengok macam mana. Nanti minggu depan ada kambing lah. Kita kambing. Kau nak pergi perayang ke? Saya ke sana. Nah. Hadis yang minggu depan lah. Kau ada nak sponsor apa? Buat pulut kuning ke? Pandai kita sendiri cadangan. Patut nak buat cadangan. InsyaAllah kita tangguhkan dengan selawat kehadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وصلي وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاك الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.